Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya mana lagi kalau bukan Bernama TV, dan kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita war-warkan kepada penonton kita. Dan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah peranan dan cabaran PT-PTN. Dan tetamu yang cukup istimewa sebenarnya sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Jadi saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Wan Saiful Wan Jan yang merupakan pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ataupun PT-PTN. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Pertama kali tu ya muncul bersama kami di ruang bicara. Dalam program ni pertama kali. Oh, ya, sebelum ni dah pernah lah. Dengan Bernama TV ni biasalah. Dan ini sesuatu yang menarik juga lah, Datuk. Saya bangga kerana Datuk bersama saya di ruang bicara ini, dan ini menunjukkan satu tanda bahawa sebenarnya wujud keakraban di antara PT-PTN dan juga Bernama TV sebenarnya. Terima kasih kerana sudi menerima sekali lagi. Alhamdulillah. Baik, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah kami juga sebenarnya memberi peluang dan juga ruang kepada anda untuk bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Baik, buat permulaan ini barangkali menariklah. Dah hampir 3 tahun sebenarnya Datuk dilantik sebagai pengerusi PT-PTN ini, dan saya percayalah dalam masa 3 tahun itu ketika diberi tugas dan tanggungjawab, apa misi dan juga visi Datuk sebenarnya bila diserahkan tugas dan tanggungjawab sebagai pengerusi PT-PTN? Ya, sebenarnya lebih kurang 3 tahun lepas, pada bulan Jun 2018, apabila saya mula-mula diminta untuk menjalankan amanah ini, saya sebenarnya tak faham sangat peranan PT-PTN mula-mulanya. Ya. Sebab saya bukan salah seorang daripada peminjam, saya belajar pun dulu alhamdulillah di luar negara, di kerajaan juga. Okay. Tapi apabila dibagi tanggungjawab itu, maka saya kaji sikitlah mengenai apa yang peranan sebenar di PT-PTN. Dan saya rasa pengalaman selama 3 tahun ini menunjukkan bahawa kalau kita fokus kepada satu matlamat, dia boleh dibuat. PT-PTN yang masa saya masuk dulu dikenali sebagai sebuah badan yang peranannya ialah bagi pinjaman kepada pelajar. Betul. Dan apabila saya masuk, saya cuba untuk usahakan supaya yang pertama, bebanan kepada peminjam dapat dikurangkan. Tetapi saya nak ubah budaya masyarakat daripada bergantung kepada hutang untuk pendidikan dan untuk lain-lain perkara, tapi bergantung kepada hutang itu nak diubah kepada lebih bergantung kepada penabungan. Saya nak ubah budaya masyarakat daripada berhutang kepada budaya menabung. Itu yang saya usahakan sepanjang 3 tahun lepas, dan saya rasa alhamdulillah setakat ini kita mencapai kejayaan. Bila kita dengar apa yang Datuk sebut, kalau kita lihat tentang pencapaian 2019 lah tu ya, peningkatan deposit tabungan pendidikan itu juga sesuatu yang cukup membanggakan. Dan kemudiannya PTN juga meneruskan pinjaman kepada pelajar, dan prestasi barisan balik juga amat menggalakkan. Jadi apakah ini sebenarnya yang membantu melonjakkan lagi peranan yang dimainkan oleh PT-PTN dalam membantu pelajar-pelajar kita? Ya, dan kalau dilihat dari segi prestasi pencapaian kita daripada tahun ke tahun, saya yang paling bangganya ialah dari segi kadar penabungan. Pinjaman, kita terus beri pinjaman, dan kita terus akan usaha kita untuk memastikan semua pelajar yang nak semua anak muda yang nak melanjutkan pengajian boleh dapat pinjaman daripada kita, supaya kekangan kewangan tidak menghalang mereka daripada belajar. Betul. Jadi tanggungjawab itu ada satu prerequisite, prasyarat. Jadi sebab tu saya taklah fokus atau berbincang banyak sangat ini, sebab ini bagi saya dia wajib untuk dilaksanakan. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun kita kekal berjaya menjalankan tanggungjawab tersebut untuk memastikan yang nak pinjaman, yang perlu pinjaman, dapat pinjaman. Tetapi dari segi simpanan kita, ni ramai orang tak tahu sebenarnya. Skim Simpanan Pendidikan Nasional, SSPN. Dari tahun ke tahun sebenarnya insentif yang kita bagi, manfaat yang kita bagi kepada pendeposit adalah amat banyak, tapi orang tak tahu. Sebab tu yang saya usahakan daripada tahun 2018 ialah memasarkan, meningkatkan lagi aktiviti marketing kita terhadap produk SSPN. Dan yang berlakunya ialah daripada tahun ke tahun. 2017 sebelum saya masuk, kutipan SSPN kita, jumlah deposit setahun sekitar 700 juta ringgit. Okeylah, itu jumlah yang boleh katakan sihat lah pada masa itu. Tapi apabila saya masuk pada pertengahan tahun 2018, kita berjaya melonjakkan
jumlah deposit terkumpul sehingga melebihi 1 bilion ringgit. 2019 pun 1.3 bilion. Tahun 2020, tahun lepas, kita umumkan baru-baru ni, jumlah kutipan terkumpul keseluruhan sekitar 1.99 bilion ringgit. Maksudnya hampir-hampir 2 bilion. Jadi dalam masa tak sampai 3 tahun, peningkatan yang berlaku di segi kutipan deposit SSPN tu mencecah hampir-hampir 3 kali ganda, daripada 700 juta kepada hampir 2 bilion ringgit. Dan ini bagi saya satu kejayaan, membuktikan kalau kita usaha untuk pasarkan produk penabungan kita, kita boleh capai kejayaan tersebut. Saya tertarik hati sebenarnya tu, yang mengubah budaya dan juga pendekatan kepada keluarga-keluarga pelajar terutamanya lah. Mereka menganggap bahawa pinjaman pendidikan itu adalah sesuatu yang amat mereka perlukan. Tetapi bila bercakap tentang untuk menyimpan itu demi pendidikan itu, mungkin menimbulkan sedikit ataupun banyak masalah kepada mereka. Jadi bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh PTPTN untuk mengubah pemikiran ataupun mengubah mentaliti masyarakat kita ke arah ini sebenarnya? Ya. Dan ini sebenarnya usaha yang sebegini. Kalau kita lihat, saya rasa contoh yang baik yang kita boleh lihat adalah contoh tabung haji, lembaga tabung haji. Dulu kita pergi sebelum penubuhan tabung haji, mungkin susah untuk masyarakat kita menabung, menyimpan untuk menunaikan tanggungjawab pergi haji itu. Dan akhirnya apabila ditubuhkan lembaga tabung haji, maka budaya menabung tu sekarang ni di kalangan kita, kalau ada duit lebih sikit, mana kita ingat simpan tabung haji dulu. Jadi perubahan budaya itu boleh dibuat kalau kita ada concerted effort menuju ke arah itu. Di PTPTN ini kita ada skim simpanan pendidikan nasional, SSPN yang saya sebut tadi. Dan masalah kita mungkin ialah dalam 20 tahun lebih kewujudan PTPTN ni, penekanan yang dibagi kepada penabungan itu tidak di tahap yang maksima yang boleh kita bagi. Jadi apabila saya masuk, saya bagi penekanan, jom kita pergi satu Malaysia, kita pergi untuk bagi tahu masyarakat di peringkat akar umbi mengenai apa manfaatnya untuk mereka menabung. Kita punya dividen antara yang paling kompetitif dalam negara. Tahun lepas untuk 2020 kita umumkan dividen kita 4%. Susah nak cari dalam pasaran negara kita produk akaun simpanan yang boleh beri pulangan 4%, tapi kita usahakan dengan disiplin yang tinggi kita dapat bagi pulangan yang tinggi. Kita ada takaful percuma untuk mereka yang berdeposit dengan kita. Kita ada cabutan-cabutan hadiah yang kita berikan. Dan untuk mereka yang berpendapatan agak rendah, di bawah RM4,000 yang masuk kategori B40 ini, ada satu kelebihan yang special yang saya berani jamin tak ada orang lain bagi. Yang mana kita ada satu produk namanya Grant Sepadan. Mereka yang menabung dengan kita, kalau sekiranya dia simpan untuk jangka masa panjang, kita katalah 10 tahun lah, senang nak kira ya. Kalau simpan selama 10 tahun, dia simpan 10 tahun itu, pulangan yang kita bagi ialah ringgit ke ringgit. RM1 kita bagi RM1 free, 100%. RM100 RM100 free. Dia simpan RM1,000, kita bagi RM1,000 lagi tambahan. Sehingga maksimumnya RM10,000 selama 10 tahun. Tahun ke-10 dia nak bawa keluar, anak dia dapat masuk universiti, dia boleh withdraw RM20,000. Mana nak dapat pulangan 100%? Betul. Sebelum ini orang tak tahu. Tapi dalam masa 3 tahun lepas, usaha kita untuk marketing ni ialah kita bagi tahu satu negara bahawa ini dia yang kita tawarkan. Termasuklah macam malam ni. Ni saya buat marketing lah juga ni. Untuk bagi tahu kepada masyarakat, penonton-penonton kita bahawa nak cari produk yang sama susah. Dan saya harap sangat supaya kita gunakan, manfaatkan insentif kita berikan ni untuk kebaikan semua. Bukan orang kaya saja. Orang yang B40 ni dapat kelebihan lebih banyak sebenarnya dengan kita. Sebelum ni orang tak tahu tu. Saya tuan pengacara kita pun saya silap tak tahu. Betul. Itu isu yang cukup menarik sebenarnya. Dan bila sebelum ini orang tak tahu, isu ini dimainkan dengan sedemikian rupa. Yalah, bukan rahsia lagi. Parti-parti politik juga menggunakan isu ini dengan sedemikian rupa sehingga kadang-kadang memberikan satu gambaran yang tidak tepat sebenarnya. Bila kita bercakap tentang PTPTN ini, mereka lebih menekankan tentang membayar balik pinjaman, mereka lebih menekankan kenapa mesti melakukan pinjaman dan sebagainya. Komen ya, memang betul. Dan itu juga satu perkara yang saya cuba nak ubah kalau boleh di kalangan budaya politik kita. Jadi saya amat berharap sebenarnya kalau boleh isu PTPTN ini kita uruskan dengan profesional. Biar
biar segala polisi, segala dasar mengenai PTPTN didebatkan dalam konteks yang profesional, yang rasional, supaya dia tak jadi bola sepak dalam arena politik. Sekejap ke sana, sekejap ke sini. Penekanan orang politik ni saya boleh faham, saya pun orang politik juga. Cuma bila masuk ke PTPTN, saya cuba ubah sikit, letak disiplin dalam diri saya. Topi yang profesional yang saya ada sebelum masuk politik tu saya nak kekalkan, supaya saya boleh buat yang terbaik. Dan yang saya cuba pastikan ialah bila kita bercakap mengenai PTPTN, kita bercakap berdasarkan data dan angka-angka yang tepat. Saya harap sangat supaya isu PTPTN tidak dipolitikkan. Ini adalah isu pembinaan modal insan untuk negara kita untuk jangka masa panjang. Dia terlalu mahal sebenarnya isu PTPTN ni untuk dicakap dalam konteks politik. Kalau kita bercakap dengan rasional, sebenarnya mengubah budaya daripada meminjam kepada menabung jauh lebih berfaedah. Okey, kita pergi kepada isu yang juga penting sebenarnya. Kita tahu negara dilanda oleh pandemik COVID-19 dan ini merupakan sesuatu yang tak dapat kita elakkan. Kita berhadapan dengan musuh yang kita tak nampak dan sebenarnya impak yang diterima oleh negara setakat ini boleh dikatakan cukup serius dalam pelbagai sektor sebenarnya. Apakah PTPTN juga sebenarnya mengalami masalah ataupun kesan ekoran daripada pandemik COVID-19 ni? Ya, dari segi kesannya of course ada kesan kepada kita. Tetapi keutamaan kita ialah kebajikan para peminjam. Dalam keadaan ekonomi yang agak mencengkam dalam era pandemik COVID-19 ini, ramai yang ialah pendapatannya turun ataupun hilang pekerjaan, ataupun secara umumnya tak mampu nak bayar balik. Jadi kita usahakan tahun lepas bermula daripada diisytiharkan PKP dulu, kita antara agensi yang awal mengisytiharkan bahawa ada moratorium yang diberikan kepada peminjam-peminjam kita. Jadi sepanjang tahun lepas sebenarnya kewajipan untuk bayar balik itu ditangguhkan. Jadi mereka yang semua peminjam lah tahun lepas. Malahan bukan itu saja. Tahun ini pula, bermula daripada Januari tahun ini, mereka yang masih ada masalah, yang meminjam daripada kita tetapi masih ada masalah untuk membayar balik, kita benarkan mereka memohon untuk melanjutkan penangguhan bayaran balik itu. Jadi itu usaha kita untuk memastikan kebajikan peminjam. Of course ada kesan kepada kita, iaitu kita tak ada pendapatan lah dari segi bayaran baliknya. Tapi setakat ni alhamdulillah, disebabkan saya rasa kita uruskan dengan cara yang sebaik mungkin, maka kita masih lagi mampu memastikan mereka yang nak masuk universiti tahun ni, masuk IPT tahun ni, masih ada pinjaman yang kita boleh berikan, walaupun tahun lepas kutipan kita memang turun banyak lah kiranya. Tapi jaminan daripada PTPTN sendiri, walaupun kita menghadapi cabaran yang cukup hebat disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, tapi dari segi pinjaman yang diberikan itu tidak langsung terjejas sebenarnya. Setakat ni alhamdulillah tidak terjejas langsung. Tahun lepas kita bagi pinjaman kepada lebih kurang 150,000 orang pelajar, lebih sikit daripada tu, dari lebih daripada 150,000 orang tahun lepas. Secara puratanya antara 150,000 hingga 180,000 orang pelajar setiap tahun. Jadi tahun lepas alhamdulillah kita buktikan walaupun ada moratorium bayaran balik, jadi income kita berkurang dengan signifikan, tetapi kita tetap boleh memberikan pinjaman. Dan jaminan saya juga ialah tahun ini pun kita akan tetap boleh bagi pinjaman kepada bilangan pelajar yang lebih kurang sama. Alhamdulillah. Okey Tok, seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, mungkin anda juga sebenarnya ada persoalan-persoalan dan juga isu yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu saya di studio ini. Jadi jangan lupa dua talian itu sebenarnya telah pun kami buka kepada anda. Saya ulangi lagi, 0326979767 dan juga 0326979768. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi kita bercakap tentang peranan dan cabaran PTPTN, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Wan Saiful Wan Jan, iaitu pengerusi PTPTN yang ada bersama kita di studio ini. Dan dua talian itu masih lagi kami kekalkan kepada anda untuk membolehkan anda bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang sedang kita sembang-sembang ini. Baik, masa rehat tadi kita masih lagi ingin sebenarnya tu ingin bercakap tentang isu yang dimainkan oleh ahli-ahli politik lah. Kita tahu bahawa
bahawa apabila diumumkan bahawa had umur mengundi nanti akan diturunkan kepada 18 tahun, ianya melibatkan anak-anak muda, dan ini merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Anak-anak muda ini kebanyakannya kalau 18 tahun tu masih lagi berada di universiti, kolej dan sebagainya. Jadi mereka mengatakan bahawa alangkah baiknya kalau golongan ini yang akan mereka pengaruhi sekarang ini, sehingga mereka sanggup mengatakan bahawa untuk lebih popular di kalangan generasi muda ini, tak perlulah bayar PTPTN nanti sebenarnya. Itu antara perkara yang dimainkan dalam di kalangan ahli politik. Komen sikit tak? Ya, betul. Saya memang amat mengalu-alukan undi 18 ini sebenarnya, dan saya harap ia dapat dilaksanakan. Cuma apabila kita bercakap mengenai memikat hati pengundi-pengundi anak-anak muda zaman sekarang, kadang-kadang berlaku usaha untuk jadi amat popular di kalangan mereka. Bagi pinjaman PTPTN ni memang popular lah. Bagi wang pendahuluan pinjaman, dia naik sikit populariti. Bagi diskaun lagi popular. Mansuhkan hutang, confirm menang pilihan raya. Jadi ini adalah cabaran kita. Untuk popular, sebenarnya janji yang nak ditawarkan itu mudah untuk kita fikirkan formulanya, tapi dia tidak akan mencapai penyelesaian sebenar. Jadi harapan saya, daripada kita duk bercakap mengenai mempermudahkan mengenai hutang dan sebagainya, kita cari jalan untuk meringankan bebanan, tapi solution jangka panjang sebenarnya ialah mengubah daripada budaya berhutang kepada budaya menabung. Ini sebenarnya solution. Yang lain-lain ni semua dia stopgap measures. Dia tidak akan menyelesaikan masalah sebenar. Kita buat kajian sebenarnya dalam PTPTN. Setiap RM7,000 yang tidak dikutip, akan ada seorang yang tak dapat pinjaman. Jadi ada kesannya. Jadi kita kena fikir jangka masa panjang sikit. Tapi bagaimanapun, bagi saya, ialah bila kita cakap mengenai isu politik dan sebagainya ni, isu politik ni kalau boleh, betul dia akan menentukan dasar negara, tapi biarlah dasar itu ditentukan berdasarkan fakta-fakta yang dipertimbangkan secara profesional. So bukan lagi populisme semata-mata. Okey, mungkin menarik jugalah, ramai di luar sana barangkali Datuk yang tak memahami tentang cabaran dan juga teladan yang diharungi oleh PTPTN, terutamanya sepanjang tahun yang penuh dugaan ini, tahun 2020 itu. Ya, kalau kita fikir mengenai tahun 2020 memang mencabarlah dengan COVID-19-nya, dengan moratorium yang diberikan. Kita nak juga bagi moratorium kepada peminjam kita pada tahun lepas, sebab kita nak mengurangkan bebanan yang mereka tanggung. Tetapi itu memerlukan kita berdisiplin dalam menguruskan dana yang ada di PTPTN. PTPTN ni agensi besar. Jumlah pinjaman yang kita berikan sekitar 3 hingga 3.5 bilion ringgit setiap tahun. Itu baru jumlah pinjaman kita bagi. Belum lagi kita campur dengan jumlah dana yang kita guna untuk bayar hutang-hutang lepas. Belum lagi campur dana untuk pengurusan PTPTN. Jadi itu sebuah agensi yang besar. Dan yang kita pastikan tahun lepas, sepanjang tahun 2020 ini, walaupun tahunnya mencabar, income kita berkurangan, tapi alhamdulillah dengan memberikan penekanan kepada pelaburan dalam aset-aset yang memberi pulangan kepada kita dengan baik, kita kekal walaupun tahun itu mencabar, dividen kita tinggi. Jadi itu saya rasa bukti bahawa kita dalam PTPTN ini, pegawai-pegawai kita adalah amat committed untuk memastikan peminjam dapat manfaat, pendeposit dapat manfaat. Dalam kita menjalankan tanggungjawab pada tahun 2020, walaupun mencabar, profesionalisme dan disiplin dalam pegawai kita amat tinggi. Saya sendiri sebagai pengurusi cuba pastikan bahawa kita boleh fokus kepada tanggungjawab kita. Dan sebenarnya ada sedikit kelebihan tahun lepas. Walaupun cabaran di luar sana memang tinggi, kedudukan ekonomi kita, tapi kalau perasan tahun lepas, topik PTPTN ni jarang diperdebatkan sebab orang fokus kepada COVID. Jadi bila orang fokus topik lain, isu-isu yang kontroversial tak datang kepada PTPTN, kita boleh urus dengan baik. Dan inilah harapan saya juga untuk tahun 2021 dan tahun-tahun seterusnya. Biar kita uruskan dengan cara yang paling baik untuk memastikan semua yang patut dapat manfaat daripada kita dapat manfaat itu. Bila Datuk sentuh tentang perkara-perkara ini, tiba-tiba terlintas di pemikiran saya, Datuk. Ini mungkin a bit personal barangkali, tapi ada juga yang memainkan isu ini tentang your background, Datuk. Sebelum dilantik sebagai pengurusi PTPTN ini,
apa background Datuk di segi pendidikan dan sebagainya sehingga Datuk boleh menjaga satu organisasi yang cukup mencabar seperti PTPTN itu? Ya, saya pendidikan saya lebih dalam bidang dasar, kajian dasar. Jadi saya lama di United Kingdom dulu, tapi sebenarnya di PTPTN ni bukan sangat mengenai saya. Saya rasa sebagai pengurusi dan lembaga pengarah di PTPTN, kami sebagai satu kumpulan, ialah kita berinteraksi satu sama lain. We benefit from each other sebagai sebuah lembaga pengurusan. Dan di samping itu, kita pastikan bahawa setiap idea dalam lembaga pengurusan di-challenge dengan cara yang konstruktif. Kadang-kadang saya bagi idea, tapi banyak aja idea saya yang ditolak. Ada juga kawan lain bagi idea, ada juga idea yang ditolak, ada yang diterima. Jadi dengan budaya yang sihat itu, semua ahli lembaga dan pihak pengurusan manajemen pun confident untuk memberikan pandangan, memberikan idea. Saya rasa kita dapat manfaat itu. Jadi saya rasa latar belakang saya yang dari segi pendidikannya mungkin itu bukan faktor utama, tapi disiplin yang saya bawa ialah kita mesti terbuka dalam menerima pandangan, menerima teguran, menerima buah fikiran daripada semua pihak, baik di pihak lembaga pengurusan maupun di peringkat manajemen dalam PTPTN. Dan saya juga mulakan satu langkah baru yang mana saya pergi ke cawangan-cawangan di PTPTN. PTPTN ni kita ada lebih daripada 60 pejabat seluruh negara. Jadi saya pergi jumpa dengan eksekutif pemasaran kita, saya pergi berdialog dengan pegawai-pegawai kita di cawangan untuk dapatkan idea. Inilah sebenarnya hero-hero kita dalam PTPTN yang di bawah sana, sebab dia tahu apa yang kita buat. Itu saya setujulah. Beberapa minggu dulu pun saya sempat berbicara bersama dengan salah seorang kaki tangan daripada PTPTN, your COO. Hebat dia. Dan saya mengenali dia sejak awal lagi sehinggalah dia menjawab jawatan COO sekarang ini. Betul. Dan saya memang bernasib baik. Pengurusan tertinggi kita, CEO, COO, CFO kita, kita berinteraksi macam kawan-kawan. Jadi yang mana yang baik kita terima, kita bahaskan dan kita perbaiki, even though idea tu boleh diterima. Yang mana yang tak baik, kita boleh kata yang ni tak baik sangat ni. So bila ada keterbukaan macam tu, saya rasa kita boleh ubah budaya yang ada dalam organisasi. Dua semangat yang Datuk sebut, iaitu keyakinan dan disiplin, ini cukup penting sebenarnya. Dan dengan keyakinan dan juga disiplin ini, betapa yakinnya Datuk lah tentang kesiapsiagaan PTPTN sendiri untuk menghadapi tahun 2021 ini, walaupun kita sedang menghadapi COVID-19. Kita memang bersedia daripada tahun lepas lagi, dan kita usahakan untuk ni tak lama lagi kita akan lancarkan plan strategik kita untuk jangka masa akan datang. Dan dalam plan strategik ini kita nak pastikan bahawa ada dua perkara. Pertama sekali, kita nak buat sedikit rebranding. Maksudnya kita nak ubah, bukan rebranding tukar logo semua ni, bukan. Tetapi persepsi masyarakat terhadap PTPTN kita nak ubah. Daripada sebuah badan yang dilihat sebagai pemberi hutang, kita nak ubah kepada sebuah badan yang fungsi utamanya ialah tabung. Ini kalau tengok logo PTPTN ni pun depan ni dia tulis tabung logonya. Jadi ni tabung kita lah. Jadi bila logonya tabung, tapi sekarang orang duk tengok bila sebut PTPTN dia ingat pinjaman. Jadi kita nak pulangkan balik, sebenarnya kita tabung pendidikan, tetapi bukan ceti pendidikan. Bukan ceti pendidikan, bukan alung pendidikan. Dulu saya dah buat lawak dengan kawan jadi pengurusi, saya jadi ketua alung negara. Jadi yang tu kita nak ubah supaya orang mengenali PTPTN sebagai sebuah tabung pendidikan yang ada produk pinjaman kepada mereka yang perlu. Dan yang kedua, kita juga dalam nak bersedia menghadapi cabaran tahun mendatang ini. Ini era teknologi maklumat, ini era IT. Jadi kita nak digitalize, proses digitalisasi PTPTN pun kita nak mulakan. Jadi ada beberapa langkah yang kita akan ambil, kita akan umumkan nantilah dalam plan strategik nanti. Tapi kita memang sentiasa bersedia. Jadi persediaan kita, satu, ubah image PTPTN. Yang kedua, kita nak digitalize the processes yang kita ada sesuai dengan peredaran zaman sekarang. Setakat ni timbul tak masalah Datuk PTPTN dan juga Kementerian Pengajian Tinggi misalnya dalam bersama terutamanya lah untuk melembutkan sedikit impak keras COVID-19 dan juga kepada mereka yang terjejas, terutamanya bagi
segi amalan pembudayaan the so-called normal baru sekarang itu? Dia sebenarnya saya amat berterima kasih lah kepada kawan-kawan dalam Kementerian Pengajian Tinggi, yang berhormat menteri kita, sebab sokongan yang dibagi kepada usaha-usaha kita ni memang berterusan dan tidak pernah putus. Dalam kita nak mengurangkan impak kepada yang dialami oleh peminjam kita dalam era COVID-19 ini, saya rasa yang paling besarnya ialah moratorium yang kita berikan lah. Moratorium ini daripada tahun lepas kita berikan kepada semua, jadi semua peminjam kita dapat manfaat tersebut, dan tahun ini pun mereka yang masih ada masalah boleh memohon. Jadi itu antara langkah yang kita ambil. Di samping itu kita juga pastikan kan sekarang ni universiti-universiti, IPT jadual dia berubah, sebab ialah kemasukan pelajar tu terpaksa diubah, SPM pun lewat. Betul. Jadi kita pastikan bahawa jadual bayaran balik kita pun diubah supaya kena dengan tarikh-tarikh kemasukan pelajar. Dan pada waktu yang sama, walaupun pelajar-pelajar sekarang ni kebanyakannya masih belajar secara online, jadi dia tak pergi kampus, jadi adalah juga yang kata daripada bagi pinjaman penuh, why not bayar yuran saja, tapi yang kos sara hidup tak payah. Tapi kita tak terima idea itu. Dan kita pastikan bahawa jumlah penuh kita bagi pada jadual-jadual yang sepatutnya, supaya bebanan yang ditanggung oleh pelajar ni dapat dikurangkan. Dari segi jumlah, ini pun sesuatu yang mungkin menarik juga lah untuk saya kongsi sama dengan Datuk. Dari segi jumlah mereka ataupun pelajar-pelajar yang diambil tindakan undang-undang kerana gagal untuk membayar balik, adakah jumlahnya semakin membesar atau macam mana tu? Terutamanya disebabkan oleh faktor-faktor, ada yang sengaja degil tak nak bayar balik dan sebagainya. Tapi adakah jumlah itu semakin menurun ataupun kedudukannya macam mana tu? Sebenarnya tindakan undang-undang yang kita ambil kepada peminjam kita ni amat kecil, dan saya kalau boleh saya nak elak lah daripada sampai ke peringkat ambil tindakan undang-undang. Sebab itulah bagi saya yang lebih penting ialah proses pendidikan, perubahan budaya, supaya kita tak perlu sampai ke stage itu. Dan setakat yang saya ada di PTPTN ni bilangannya amat kecil, boleh dibilang dengan dua tangan je. Saya rasa memang sikit lah bilangannya. So bagi saya seboleh-bolehnya kita kurangkan pergerakan ke arah ambil tindakan undang-undang itu, dan kita fokus lebih kepada mengubah budaya dan menimbulkan kesedaran kepada pelajar-pelajar kita. Okey Tok, saya difahamkan kita ada pemanggil dari Johor Bahru di talian kita sekarang ini, Puan Faridah. Sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Datuk Kak Wanda. Saya nak tempat tanyalah, saya ada masalah. Saya seorang ibu tunggal. Lepas tu saya ada anak yang lepasan universiti. Pada tahun 2003 tu, 2000 berapa tu. Jadi dia lepas universiti, dia baru bekerja, dia ada bayar balik PTPTN. Sekali dia dalam masa dia pergi kerja, dia kena ragut. Bila dia kena ragut, dia terus under doktor neurologist. Dia tak boleh, dia pengsan-pengsan, pernah jatuh pecah kepala, dia tak boleh susah hati. Lepas tu nanti SPN ni selalu hantar warning, hantar apa lagi, dia makin sakit. Sampai sekarang dia tak boleh kerja. Dia tak bekerja. Tapi kita niat nak bayar, tapi saya pun seorang ibu tunggal kan. Jadi saya nak minta raja sebaik pihak ni kan, macam mana nak buat. Tapi dia memang macam abang dia ada kasih dia duit sikit simpan kan untuk masa dia, untuk keperluan dia lah kan. Tapi dia tak boleh kerja. Lepasan Universiti Pertanian. Okey, itu aja Puan ya. Saya dah pernah pergi pejabat encik dekat Johor Bahru kan. Dia pergi borang banyak nak borang. Saya pun tak mampu nak pergi hospital lagi kasih banyak nak borang. Sampai saya lepas tu saya diam sana je lah. Tapi anak saya tertekan terus lah. Saya terima warning dia semakin sakit sakit sampai sekarang. Okey, faham. Baik Puan Faridah, insyaAllah kita akan cuba mendapatkan respon daripada yang berbahagia, Datuk Wan Saiful Wan Jan, tentang masalah yang anda kongsikan bersama dengan kami. Tapi kita akan berehat dulu buat seketika. Jadi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami, Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini.
Malah kami cukup berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kita masih bercakap tentang peranan dan cabaran PTPTN, dan tentunya kita masih bersama dengan yang berbahagia Datuk Wan Saiful Wan Jan, iaitu pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Sebelum Datuk kita menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Puan Faridah tadi, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya, apa sekali bagaimana sihat? Sihat alhamdulillah Tuan. Ya. Dan ahli panel yang berbahagia Datuk. Tadi apa Datuk ada sebut tadi kan, boleh apa simpanan kan. Boleh apa boleh simpanan kan. Boleh simpanan dalam PTPTN kan untuk menabung. Ya. Apa berapa bila apa jumlah yang kita boleh simpan tu? Sebab apa kita ni apa kadang-kadang ibu bapa tu kan dia nak menabung kan untuk anak-anak. Tapi kita tahu dia punya amount tu sampai berapa. Okey, yang kedua kita tahu salah satu kerajaan dia punya yuran untuk anak-anak kan, untuk apa untuk bumi putra dan pelajar-pelajar yang lain. Dia mungkin apa yuran apa kalau di sektor apa PTA mungkin sikit lah, mungkin apa dalam satu semester mungkin 2,000 saja. Tapi masalahnya di sektor swasta tu bagaimana apa? Sebab kadang-kadang dia orang punya yuran sampai 10,000 untuk satu semester. Bagaimana ni? Ini PTN kena kaji macam mana dia orang nak kaji. Sebab apa? Dia orang kadang-kadang sampai habis semester untuk degree kan. Mungkin 40,000. Yang tu kita apa PTN apa nak kaji dalam hal ni bagaimana? Okey. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga saya dapat tadi apa Datuk ada sebut kan, dia apa lulusan kajian dasar. Tapi untuk jangka masa 20 tahun tu macam mana apa Datuk punya perancangan untuk PTPTN ni supaya apa masalah PTPTN ni apa dapat diatasi pada apa pelajar ni. Sekian, terima kasih. Wassalam, minta ahli apa yang berbahagia Datuk ulas dalam hal ni. Baik, terima kasih Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga soalan-soalan yang dilontarkan oleh pemanggil-pemanggil kita setakat ini. Ada satu lagi panggilan di talian kita. Amir dari Kuala Lumpur pula ada di talian sekarang ini. Assalamualaikum Halo Amir. Okey. Dah pun terputus. Jadi Amir, barangkali anda perlu panggil kami semula. Okey. Jawapan dan juga respon Datuk lah kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Puan Faridah dari JB tadi. Mula-mula Puan Faridah, terima kasih Puan Faridah. Isunya mengenai anak beliau yang mungkin sekarang agak kurang sihat dan tak boleh bekerja. Jadi ada masalah untuk buat bayaran. Saya rasa yang perlu dibuat sekarang ialah untuk memastikan bahawa kami di PTPTN ni tahu apa sebenarnya cabaran yang dihadapi. Kadang-kadang bila kita tak tahu, itu yang kita hantar surat memaklumkan bahawa ada bayaran tertunggak. Kita pun tak nak peminjam kita tertunggak bayaran sebab nanti bila dia nak bayar balik tunggakan tu jadi beban kepada dia. Jadi saya punya permintaan ialah pertama sekali dalam laman web kita ada phone number, satu hotline. Jadi Puan Faridah boleh menghubungi nombor tersebut dan bercakap terus dengan pegawai kita di call center kita. Pegawai kita boleh bagi nasihat macam mana. Kalau tak selesai juga, maka Puan Faridah boleh dapatkan alamat saya di laman web kita dan tulis direct kepada saya. Supaya saya boleh ialah cuba selesaikan insya-Allah. Saya nak bagi komen secara spesifik susah sikit sebab saya tak tahu apa yang dialami spesifiknya macam mana. Jadi ini maklumat penting untuk kita. Dan mungkin secara umumnya kepada semua penonton lain, satu cabaran yang kita hadapi ialah peminjam-peminjam kita apabila mereka menghadapi cabaran untuk membayar balik, dia tak bagi tahu kat kita. Sebenarnya kita ni proses untuk restructure, untuk tangguhkan bayaran, untuk restructure balik pinjaman, kurangkan, ataupun ada juga kadang-kadang datang kat kita nak bayar lebih lagi, dia nak bagi habis cepat. Semua ni mudah untuk kita bincang. Salah satu hashtag yang kita pakai adalah hashtag boleh bincang. Jadi kita ni mudah untuk berbincang, tetapi kena bagi tahu pada kita. Kalau hilang pekerjaan ataupun tak dapat kerja lagi, bagi tahu kepada kita dan kita cuba selesaikan sebaik mungkin insya-Allah. Jadi itu mengenai Puan Faridah tadi maklumkan kepada kita. Kalau sekiranya tak dapat juga, jadi alamat saya ada kat laman web tu, hubungi. Alamatkan terus surat kepada saya. Okey. Ridwan dari Pulau Pinang. Ridwan daripada Pulau Pinang. Dia tanya tentang amount sampai berapa sebenarnya boleh menabung dalam PTPTN. Best sikit bila cakap dengan orang utara. Saya lahir di Kedah ni, jadi slang dia berubah sikit. Saya Penang. Penang juga. Tu dia. Okey. Jadi berapa jumlah boleh disimpan? Ini first time saya dapat soalan ni. Biasa orang tanya berapa minimum. Jadi jawapannya tak ada maksimum lah untuk disimpan dengan kita. Jadi yang juta-juta tu Encik Ridwan boleh simpan dengan kita. Limit tak ada. Dan pulangan kita tetap sama. Malahan kalau ada
kelebihan dana ataupun ada kemampuan, cadangan saya ialah tengok produk kita namanya SSPN I Plus. Yang mana I Plus ni dia ada pelindungan takaful yang lebih daripada SSPN I. Jadi SSPN I Plus ni dia kena bayar bulanan. Bukan kena bayar, sorry, ayat tak betul. Dia kena mencarum atau menabung bulanan supaya dia boleh kekalkan manfaat je. Jadi kalau ada kemampuan, limit tak ada, jadi upper ceiling tu tak ada, sebanyak mana pun boleh, tapi SSPN I Plus kita ada kelebihan kalau dia boleh gunakan. Okey, menarik. Yuran IPTS tinggi, agak sukar untuk saya jawab sebab ini bukan dalam bidang kuasa kita. Tapi di PTPTN untuk membantu peminjam, yang kita buat ialah IPTA lain kadar pinjaman, IPTS lebih tinggi kadar pinjaman bergantung pada kursus. Jadi memang kita maklumlah yuran IPTS tinggi. So itu yang kedua tadi. Rancangan selama 20 tahun. Tu dia. Okey. Lama tu. Siapa orang Penang tanya soalan susah ni. Jadi saya rasa rancangan jangka panjang, harapan jangka panjang saya ni mudah saja. Kita buat perubahan secara step by step, satu langkah. Jadi saya kalau setakat dalam saya jadi pengurusi ni, saya boleh meningkatkan jumlah penabungan kita dan memulakan penanaman budaya menabung dalam masyarakat. Itu saya anggap sebagai satu legasi yang saya boleh tinggalkan di PTPTN. Satu kejayaan. Jangka masa panjang, saya harap juga supaya kalau boleh kita boleh pastikan sesiapa yang meminjam daripada kita, tekanan dia yang dihadapi selepas graduate tu tidak menjadi lebih teruk daripada sekarang, tidak menjadi lebih tinggi tekanannya daripada sekarang. Budaya menabung tu lebih penting. Okey, Amir dari Kuala Lumpur dah pun berada semula di talian kita sekarang ni. Assalamualaikum, Amir. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Boleh tanya soalan? Silakan. Datuk, saya just tertanya ke PTPTN ni mendapatkan dana contohnya daripada bank. Dan bank kenakan interest katakan 60%. Tapi PTPTN beri pinjaman tapi interest yang dikenakan lebih rendah. Jadi tak menampakkan ke apa PTPTN terpaksa menanggung hutang. Disebabkan pinjaman tu. Dan menampakkan bahawa PTPTN ialah memberi satu kebajikan kepada peminjam. Jadi mungkin pihak PTPTN ada perancangan ke untuk daripada terus menanggung hutang bank ni, sebab interest yang dikenakan lebih rendah daripada apa yang dipinjam daripada bank. Okey, itu aja Amir ya. Ya, itu saja. Baik, terima kasih banyak-banyak Amir dari Kuala Lumpur. Datuk. Ya. Jadi saya rasa Encik Amir ni dia ada maklumat lebih sikit mengenai PTPTN. Memang betul ni apa yang disebut, yang mana model yang saya warisi dalam PTPTN ini adalah satu model yang bila saya tengok mula-mula saya pun pelik. Macam mana boleh jadi begini? Sebab modelnya ialah pinjam untuk bagi pinjam. Pinjam untuk bagi pinjam, kalau sekiranya pinjam untuk bagi pinjam dengan kadar yang sesuai tak okey lagi. Tapi pinjam kena 5%, bagi pinjam 1%. 4% tu dia jadi gap dalam proses pendanaan kita. Jadi model ni sebenarnya satu model yang memang perlu dikaji dan kita pun sedang lihatlah sama ada model ni sustainable atau tidak. Bagaimanapun komitmen yang kita ada ialah gap itu sekarang ini disubsidi oleh kerajaan. Jadi di peringkat kerajaan, komitmen daripada kerajaan ialah memastikan bahawa ujrah kita, sebab skim kita ialah skim patuh syariah, kita tak ada interest. Kita pakai ujrah, jadi ada charge perkhidmatan yang dikenakan. Jadi ujrah ini 1%. Dan kita tidak ada sebarang rancangan untuk menaikkan ujrah tersebut sekarang. Yang kita pastikan ialah setiap tahun kerajaan continue untuk subsidize perbezaan tu, gap yang ada itu, shortfall yang ada itu. Tapi bagaimanapun poin yang Encik Amir timbulkan tu memang betul lah. Dari segi perniagaan, segi logik perniagaannya tak kena lah. PTPTN ni dia bukan badan yang motifnya keuntungan 100%. Kita ada tanggungjawab kebajikan, tanggungjawab sosial yang perlu kita jalankan, dan tanggungjawab itu insya-Allah kita kekalkan. Okey, kita beralih sekarang ini kepada isu juga pada tahun inilah. Sekarang ini sudah mula dilihatlah mereka yang menyimpan dalam PTPTN ini, mereka nak tahulah mungkin dari segi dividen, grant sepadan dan lain-lain ini dalam tahun 2021 ini, apakah akan ada satu perubahan yang mungkin boleh menggembirakan mereka yang menyimpan dalam PTPTN tu? Ya.
Setakat ini dari segi dividen yang kita bagi, saya memang secara terbuka di mana-mana saya sebut, saya amat yakin bahawa dividen kita adalah antara yang paling kompetitif dalam negara untuk produk akaun simpanan. 4% yang kita berikan memang satu kadar yang agak tinggi untuk akaun simpanan. Malahan sebenarnya untuk kita dapatkan 4% itu, yang pertama memang tiap-tiap kali saya berjumpa dengan pengurusan sepanjang tahun lepas, soalan yang saya tanya ialah macam mana pelaburan kita untuk pastikan bahawa dividen kita bagi tinggi. Perdebatan yang berlaku di peringkat dalaman pun panjang mengenai dividen ini. Ada yang bagi pandangan bahawa kalau kita bagi tinggi sangat, ini kita above market rate. Market sekarang biasa dalam 2%, 2.5%, 3%. Tapi saya insist bahawa kita mampu untuk bagi. Sebab kita tanam disiplin kita tahun lepas, kita boleh bagi 4%. Jadi saya insist juga kena bagi 4%. Saya buat rayuan sampai peringkat Menteri Kewangan akhirnya. Dan Alhamdulillah Menteri Kewangan setuju. Dan yang bestnya masa kita berdebat tu, ada yang tak setuju. Tapi bila kita ada umum tu, ramai pula nak ambil kredit atas usaha kita. Tapi tak apalah. Ini benda-benda yang kita kena tanggung lah. Tapi dari segi dividen, kita akan usahakan tahun ini pun, walaupun keadaan ekonomi agak mencabar, kita akan usahakan seboleh mungkin untuk bagi dividen yang sama tingginya. Saya tak berani janji 4%, tetapi kita akan cuba setinggi mungkin dividen untuk tahun 2021. Kita akan umumkan 2022. Mengenai geran sepadan tadi, ditanya mengenai geran sepadan. Bila saya masuk ke PTPTN tahun 2018, Jun 2018, antara benda yang saya agak terkejutnya ialah sebenarnya inisiatif geran sepadan ni dah ada lama. Tapi kadar yang menggunakan insentif geran sepadan itu adalah amat rendah. Jadi kita hidupkan semula kempen geran sepadan ini supaya rakyat tahu sebenarnya menabung ni bukan untuk orang kaya saja. Malahan dengan PTPTN, golongan B40 lah yang akan dapat manfaat paling banyak. Sebab yang golongan yang kaya-kaya ni, yang banyak duit ni, dia letaklah 2-3 juta ringgit sekalipun, pulangan dia yang kita bagi dividen 4%. Betul tinggi. Tetapi untuk B40 menabung dengan kita secara berdisiplin jangka masa panjang, pulangan kita bagi bukan 4%, 100% kita bagi. Jadi tahun ni niat saya ialah untuk memasarkan produk ini, memaklumkan mengenai produk ataupun insentif geran sepadan ini kepada seluas mungkin dalam negara kita. Okey, kita nak sentuh juga tentang berita yang menggembirakan, iaitu tentang pelepasan taksiran cukai. Ini pun sesuatu yang mungkin menarik jugalah untuk kita kongsi bersama dengan Datuk lah. Di mana SSPN sendiri menawarkan pelepasan tafsiran cukai sehingga RM8,000 setahun. Jadi mungkin boleh Datuk jelaskan dengan lebih terperinci tu. Ya. Dalam ialah bila kita buat perkiraan cukai, mereka yang ada kelayakan untuk dapat pelepasan ni akan dapat pelepasan. Tapi kita di PTPTN kita ada kelebihan, yang mana untuk RM8,000 pertama yang disimpan dalam SSPN kita, mereka yang bayar cukai RM8,000 pertama itu dapat pelepasan daripada lembaga hasil dalam negeri. Ni ramai orang tak tahu ni. Biasanya bagi derma kepada yayasan yang ada pelepasan cukai baru dapat pelepasan cukai. Itu pun tak banyak sangat. Tapi dengan kita RM8,000 pertama akan dapat pelepasan. Jadi seruan saya ialah dengan banyak insentif yang kita ada, macam tadi saya kata dividen kita kompetitif, kita ada skim takaful percuma, kita ada geran sepadan, kita ada lagi pelepasan taksiran cukai setiap tahun. Tahun ini pun kita minta kerajaan kekalkan, alhamdulillah diluluskan oleh kerajaan. Kita minta dikekalkan sampai 2022, jadi sampai hujung tahun depan lah. Nanti pun kita akan minta lagi, tapi setakat ini sampai tahun depan. Kalau digunakan semua insentif ini, maka sekali lagi macam saya sebut tadi, saya rasa hampir-hampir tak ada lah produk penabungan lain yang boleh match kita punya offer. Taksiran cukai ini antara yang tertinggi yang ada dalam negara kita, RM8,000 setahun. Ya, betul. Okey, kita nak cakap juga tentang apa yang disebut sebagai kempen ganjaran kesetiaan. Ini pun sesuatu yang penting untuk kita war-warkan kepada penonton-penonton kita. Apa yang dimaksudkan dengan kempen ganjaran kesetiaan itu? Ya. Jadi bermula daripada tahun lepas, sebab kita nak cuba galakkan penabungan yang berkualiti. Maksudnya bukan buka sekali letak RM50, lepas tu 20 tahun tak tengok-tengok dah akaun tu. Jadi kita nak pastikan supaya jumlah penabungan ini ditingkatkan dan disimpan untuk jangka masa panjang.
Jadi apa yang kita buat bermula daripada tahun lepas ialah selain daripada mengumumkan dividen, kita umumkan juga tambahan dividen. Ganjaran kepada kesetiaan untuk menabung. Jadi untuk tahun ini dalam tempoh promosi yang kita ada ini, kita memberikan ganjaran kesetiaan sebanyak 1% kepada jumlah yang disimpan sepanjang tempoh promosi. Jadi sekarang ini sesiapa yang dah ada akaun bermula daripada 2018 sebab dia kesetiaan. Jadi dia setia menabung dengan kita. Kita decide untuk tahun ni bermula daripada 2018. Jadi akaun 2018, apa jumlah yang dia tambah dalam tempoh promosi ini, untuk detailsnya dia adalah syarat-syarat lain lagi. Tapi secara ringkasnya dalam tempoh promosi ini dia tambah, dia dapat 1%. Dan tempoh promosi kita pendek je dalam 2-3 bulan lebih kurang. Jadi dalam masa promosi ini, sekali lagi saya rasa nak dapat tambahan 1% tu memang jarang lah. Ada provider lain yang boleh dapat. Jadi saya seru sangat untuk mereka yang dah ada akaun, inilah masanya untuk mereka tambah. Dia bukan apa, dalam bila kita tengok trend penabungan dalam negara, maka yang kita dapati sebenarnya ramai orang menabung di hujung tahun. Sebab dia nak pelepasan cukai tadi. Jadi ujung tahun bulan 12 baru dia masuk. Jadi ini rugi sebenarnya, sebab ganjaran kesetiaan kita ialah di awal tahun. Sebab kita nak pastikan seboleh mungkin dia simpan jangka masa panjang. Jadi sekarang inilah bagi mereka yang ada sedikit dana, walaupun sedikit, inilah masa untuk mereka tambah simpanan mereka. Untuk mencapai matlamat itulah, mungkin ialah pesanan dan juga nasihat Datuk lah, peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa sebenarnya. Kadang-kadang nak memulakan simpanan pendidikan untuk anak-anak tu pun terpaksa berfikir 2 kali, 3 kali ataupun 20-30 kali juga tu. Kadang-kadang memikirkan bahawa tak apalah, nanti tengoklah nasihat dan juga pandangan Datuk dalam macam mana nak mengubah pemikiran yang agak negatif seperti ini tu. Saya rasa mengenai penabungan ni, kita sebagai ibu bapa ni, saya pun yalah, walaupun dilihat tengok muka sekali mungkin macam umur 28 29. Betul. tapi umur dah 46 sekarang ni, tahun ini. Muda lagi tu. Muda lagi. Tapi anak dah 5 orang. Anak yang sulung dah 23 tahun ni. Dan anak yang kecil sekali umur 6 tahun. Jadi kita yalah, middle age punya family ni, kebimbangan kita ialah anak-anak lah. Macam mana dia nak melanjutkan pengajian di masa akan datang. Saya sekarang dah rasa dah ni kena bayar untuk anak sulung saya, bayar yuran pengajian. Dah rasa dah sakitnya menanggung bebanan terpaksa bayar yuran untuk anak masuk ke universiti. Jadi macam saya sendiri pun, saya mula menabung untuk anak saya yang kecil, yang laki 2 orang tu. Seorang 6 tahun, seorang darjah 2. Jadi saya dah mula buat penabungan, tapi sikit-sikit lah. Kita simpan RM50, RM100 sebulan untuk mereka. Sebab kalau boleh, saya nak pastikan bahawa semua yang menabung dengan PTPTN ni, anak lahir pada hari ini kira impian saya lah, kalau boleh. Anak lahir pada hari ini, mungkin seminggu selepas itu dia akan pergi untuk daftar sijil kelahiran. Surat beranaknya orang panggil kan. Jadi kalau dia daftar sijil kelahiran tu, alangkah baiknya selepas isi borang untuk sijil kelahiran, dia terus isi borang juga untuk daftar buka akaun SSPN. Bermula daripada anak umur sebulan, kita patut mulakan sekarang. Supaya bila anak kita sampai umur 17, 18, 19 nak masuk institusi pengajian tinggi, paling tidak pun ada beberapa ribu ringgit. Letak RM50 sebulan, RM20 sebulan, RM30 sebulan, tak kisah. Yang penting ada. Dan jumlah yang disimpan itu, dia akan meningkat setiap tahun. Pulangan yang kita bagi, macam saya sebut tadi, very competitive. So harapan saya ialah ibu bapa ni kena mulakan menyimpan daripada sekarang. Jangan tunggu sampai anak dah dapat offer masuk universiti, baru kita pening kepala. Basically jangan jadi macam saya lah. Jangan jadi macam saya. Anak saya nak masuk universiti tu, pening kepala saya, mana nak dapat duit bayar yuran ni. Jadi ni saya cakap dari pengalaman diri sendiri. Pengurusi PTPTN pun struggle nak bayar yuran pendidikan anak. Jadi saya terus terang kata, jangan jadi macam saya. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan yang menonton program ni ada simpanan untuk anak-anak. Cuma nak tanya satu rahsia je lah tu. Ini bukan pasal PTPTN lah. Ilmu apa Datuk pakai yang nampak muda sampai sekarang? Itu tak apalah tu. Yang tu kita PM tepi. Lepas ni kita bincang. Okey tu, kita hampir-hampir di penghujung lah sebenarnya lah. Sebagai rumusan, mungkin harapan dan juga misi Datuk lah terhadap PTPTN ini untuk masa yang akan datang, dan jaminan yang Datuk berikan. Biarlah orang bermain
isu ini menjadi isu politik yang mungkin ingin mempopularkan parti masing-masing, tetapi jaminan Datuk kepada rakyat Malaysia, kepada anak-anak muda kita, kepada ibu bapa kita. Ya, saya amat berharaplah supaya isu PTPTN ataupun the entity PTPTN ini, institusi PTPTN ini tidak dijadikan perdebatan politik keterlaluan. Sikit-sikit tak apa. Ya. Tapi komitmen saya untuk memastikan bahawa semua parti-parti politik ni sekarang orang bercakap pilihan raya tak lama lagi ni. Jadi dalam persediaan kepada pilihan raya itu, jemputan saya kepada semua parti politik di luar sana, kalau nak masukkan PTPTN sebagai salah satu agenda mereka, why not tulis surat kepada saya dan kita aturkan pertemuan supaya kami boleh bagi briefing kepada semua pihak di luar sana apa situasi sebenar PTPTN. Then you make up your own mind apa yang nak offer. Tapi biarlah offer kita itu ataupun tawaran politik kita itu adalah berdasarkan kepada fakta sebenar, kefahaman yang sebenar. Jangan kita buat janji-janji. Basically sama macam saya jugalah dulu. Saya dulu dalam PRU ke-14 saya terlibat dalam jawatankuasa di peringkat Pakatan Harapan. Itu memang saya akui. Bila kita masuk dalam kerajaan baru kita tahu. Jadi sebenarnya dalam Pakatan Harapan dulu, antara janji-janji yang kita buat mengenai PTPTN ini adalah janji terlalu populis. Nak melupuskan pembayaran balik. Masa itu bukan melupuskan. Yang janji untuk melupuskan bukan Pakatan Harapan. Kita punya janji ialah bawah RM4,000 tak payah bayar lagi sehingga gajinya RM4,000, dan kita nak juga janji untuk hapuskan sekatan immigration. Sekatan immigration saya masuk 2-3 minggu kita batalkan. Tapi janji satu lagi tu, kosnya terlalu tinggi. Nantilah sampai masanya mungkin saya boleh share berapa kos yang sebenar, apa kesan pada ekonomi negara, betapa besar bebanan terpaksa tanggung negara. Tetapi janji itu dibuat tanpa ada data dan fakta. Saya antara orang yang memang saya akui terlibat dan mungkin bersalah dalam hal ini. Jadi dengan pengalaman yang saya ada, offer saya kepada semua parti politik ialah kita boleh bagi briefing, kita boleh bagi taklimat, pastikan kefahaman yang betul, dan selepas itu kita buatlah kajian supaya semua pihak boleh berlumba-lumba untuk menyediakan tawaran yang terbaik dan paling rasional. Saya tak lihat ini sebagai isu yang perlu dipolitikkan macam saya kata tadi. Ini isu pembinaan modal insan negara. Saya punya janji ialah kita boleh manage secara profesional. Dan saya lihat kalau ada persaingan antara parti politik, ini atas semangat fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk mengerjakan kebajikan. Kebajikan dalam konteks ini ialah untuk memastikan sustainability of PTPTN. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Wan Saiful Wan Jan. Secara peribadi saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Datuk, dan insyaAllah Datuk mungkin selepas ini walaupun bukan isu yang berkaitan dengan PTPTN, tetapi mungkin isu-isu politik juga boleh kita sembang-sembang di ruang bicara ini. Kerana saya tahu Datuk merupakan seorang orang kuat politik, dan kita mengharapkan bahawa apa yang diterangkan oleh Datuk Wan Saiful Wan Jan ini mungkin sudah memberikan banyak pencerahan sebenarnya kepada anda yang mungkin masih merasakan tentang skeptikal bila bercakap tentang PTPTN. Jadi terima kasih kepada anda yang memanggil kami, melontarkan pelbagai soalan yang cukup menarik sebenarnya, dan seperti biasalah di penghujung ini kita masih lagi berjuang dengan COVID-19. Jadi jangan lupa jagalah kesihatan anda di mana jua anda berada. Kita jumpa lagi.